Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada minggu ini untuk meneruskan lagi sesi pembelajaran yang baru. Untuk minggu ini, kita akan belajar pendidikan kesihatan, iaitu keselamatan diri. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik murid-murid, kita tengok objektif pembelajaran kita pada minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengetahui situasi tidak selamat di rumah, di sekolah, di taman permainan ataupun di tempat awam. Okey, yang kedua, murid-murid akan dapat mengetahui cara menjaga keselamatan diri daripada situasi tidak selamat di sekolah, di rumah, atau di taman permainan ataupun di tempat awam. Yang ketiga, murid-murid akan dapat memahami maksud buli, pembuli dan mangsa buli serta kesan perbuatan buli. Baiklah. Okey, kita tengok kriteria kejayaan. Okey, untuk pembelajaran kita pada minggu ini ialah di mana murid-murid akan dapat mengaplikasi cara menjaga keselamatan diri serta kemahiran berkata tidak dan mengelak diri daripada membuli dan dibuli. So, basically, pembelajaran kita pada minggu ini adalah berkaitan keselamatan diri dan juga buli. Okey. Yang pertama, kita tengok apakah maksud keselamatan diri. Okey. Adakah A? Jawapan A, pandai menggunakan peralatan keselamatan, ataupun B, langkah untuk mengelakkan diri dari perkara yang tidak diingini. So, mana satu maksud keselamatan diri? Ya, B. Okey, keselamatan diri bermaksud langkah untuk mengelakkan diri dari perkara yang tidak diingini. Okey, sekarang murid-murid boleh buka buku teks. Okey, rujuk muka surat 87. Okey, di sini terdapat 4 situasi yang berbeza. So, apakah yang boleh kamu buat? Tindakan yang kamu perlu lakukan jika kamu berada dalam situasi berikut. Okey, kita tengok situasi A. Okey, situasi A. Ada pencuri masuk dalam rumah. So, tindakan yang wajar yang perlu diambil jika kamu berada dalam situasi ini, ya, seperti dalam buku teks kamu, dalam gambar rajah ni, cepat-cepat telefon polis. Okey. So, jangan kamu ambil keputusan sendiri untuk berhadapan dengan pencuri tu. Kita tak tahu. Mungkin pencuri tu ada bawa senjata kan. Mungkin kamu akan cedera jika kamu pergi berhadapan dengan pencuri tu. Okey, kita tengok situasi B. Okey, seorang kanak-kanak perempuan baru balik dari sekolah. Okey, kemudian ada lelaki menghampiri dia, mempelawar untuk menghantar kanak-kanak perempuan tadi balik ke rumah. Okey, so tindakan dia ini bukan untuk perempuan saja. Okey. Kalau kamu murid lelaki pun sama. Okey. Sekarang dunia sekarang ni kita tak boleh nak agak apa yang akan berlaku. So, jika ada orang yang kamu tak kenal tiba-tiba datang pada kamu dan mempelawar kamu, untuk mengajak kamu untuk ikut dia ke, atau mempelawar kamu untuk dihantar pulang ataupun sebagainya, tindakan yang perlu, yang wajar, yang boleh diambil kalau kamu berada dalam situasi B ialah
kamu masuk semula ke dalam kawasan sekolah. Okey, dan maklumkan kepada guru. Okey, jangan ikut kau orang yang kamu tak kenal tu. Okey. Tengok kanak-kanak tu sedang berfikir lari dan menjerit. Untuk apa? Untuk meminta bantuan. Kalau orang lelaki tu mengasari dia. Okey, kita tengok situasi C. Seorang kanak-kanak lelaki sedang bermain. Okey, waktu petang. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang tidak dikenali mendekati dia. Okey, dia mengajak kanak-kanak tersebut. Dia bawa apa tu? Dia bawa aiskrim, dia nak bagi dekat kanak-kanak tu. So, apakah tindakan yang perlu kamu ambil kalau kamu berada dalam situasi C tu? Ya, bergerak menjauhi orang tersebut. Kalau kamu nak lari dan menjerit pun tak apa. Sebab kamu berada di kawasan taman permainan. Okey, biasanya kawasan tu ramai orang. Kalau ada berlaku macam situasi C ni, bila kamu menjerit, orang yang berada di taman permainan tu, di kawasan tersebut akan pergi memberi bantuan kepada kamu. Sedikit sebanyak bila kamu menjerit, orang lelaki tadi yang tak dikenali tu, dia akan larikan dirilah. Sebab dia takut kalau kamu menjerit, dia masih cuba nak tarik kamu, orang akan datang, dia akan kena tangkap. Okey, kita tengok situasi D pula. Okey, seorang perempuan, budak perempuan mungkin sedang balik dalam perjalanan pulang, pada main di kawasan taman ya. Okey, dan dia perhati, dia berasa dia sedang diikuti, ada orang ikut dia. So, apa yang perlu dibuat? Apakah tindakan yang wajar jika kamu berada dalam situasi D ni? Ya, kamu cuba larikan diri daripada orang yang mengekori kamu tu, yang pertama. Yang kedua, kamu pergi ke kawasan yang banyak orang, yang orang ramai. Yang ketiga, kalau kamu dah cuba melarikan diri ataupun pergi ke kawasan tapi masih diekori juga, masih orang tu ikut juga kamu boleh menjerit, minta tolong, menjerit dengan kuat, bagi tahulah orang yang ramai di situ, kata lelaki tadi sedang mengekori kamu, supaya ada orang yang dapat membantu kamu. Okey, jelas semua? Baik. So, cikgu akan bagi lagi contoh situasi. Kamu kena terangkan kenapa perlu buat lagu tu. Kenapa kamu perlu bertindak macam itu. Okey, so tengok slide cikgu di depan ni. Okey, so ada 4 situasi yang cikgu berikan. Kita tengok gambar yang pertama sebelah atas tu. Okey, ibu, saya dan Karim hendak ke kedai mutu sebentar. So, baiklah, balik cepat. Mak dia cakap, okey, dah pergi, balik cepat. Okey. Kenapa? Kenapa dia bila dia nak pergi ke kedai, dia maklumkan, dia bercakap, dia bagi tahu kepada ibu dia. Ya, untuk keselamatan. Maksudnya kalau dia tiba-tiba keluar daripada rumah, tak bagi tahu apa-apa dengan ibu dia, walaupun untuk pergi ke kedai, walaupun untuk pergi ke rumah kawan, kalau kita tak maklum kepada ibu bapa kita, orang tua kita, takut nanti ibu bapa kita risau tiba-tiba kamu hilang. Tadi ada dalam rumah, tiba-tiba kamu hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, takut kamu diculik. Maksudnya bila kamu pergi satu-satu tempat tu, tiba-tiba ada orang culik kamu. Okey? Ibu bapa kamu yang di rumah tunggu, lama sangat ni pergi ke kedai. So,
kalau kamu maklumkan, mungkin ibu ataupun keluarga kamu akan dapat pergi mencari kamu di kawasan, di tempat yang kamu bagi tahu tadi. Okey. Kita tengok gambar yang kedua. Okey, jom kita mandi sungai esok. Tak naklah bahaya. Okey. Ni kawan-kawan sedang bercakap, bersembang. Salah seorang daripada mereka mengajak untuk mandi di sungai. Tapi kawan dia tu cakap tak nak sebab bahaya. Kenapa? Kenapa bila kawan dia ajak untuk pergi mandi sungai, dia menolak? Ya, penjelasan dia. Yang pertama, sungai adalah tempat yang bahaya. Okey. Yang kedua, kalau kamu nak pergi ke sungai, berkelah dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan ada orang dewasa. Kalau tak ada, jangan. Okey. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya, bawah sebelah kiri tu. Adik, ambillah aiskrim ni. Ada seorang wanita. Okey. Seorang wanita, orang perempuan, dia bawa aiskrim, dia bagi dekat kamu. Okey. Kenapa budak kanak-kanak tersebut kata tak nak? Cuba jelaskan. Kenapa kanak-kanak tersebut mengambil keputusan untuk tak nak ambil. Orang bagi free tu. Aiskrim tu sedap. Ya, untuk menjaga keselamatan diri dia. Okey, boleh jadi sebab orang perempuan tu dia tak kenal. Okey, dia tak kenal. So, disebabkan perempuan tu adalah orang yang tidak dikenali, so dia menolak. Dia kata tak nak. Okey. Kita tengok gambar yang terakhir. Adik, teman abang jalan-jalan? Tak nak lah. Okey, seorang kanak-kanak sedang berada di kawasan awam lah. Okey, taman permainan ataupun di mana-mana. Okey, tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepada kanak-kanak tersebut. Okey, dia ajak untuk jalan sama-sama dengan dia. Okey. Kanak-kanak tersebut kata tak nak. Kenapa tindakan dia menolak perlawanan ataupun ajakan lelaki tersebut? Ya, sebab yang pertama, lelaki tu adalah orang yang tidak dikenali. Okey, so kalau kamu pun berada dalam situasi yang macam gambar yang cikgu tunjuk ni, dalam slide cikgu ni, kamu perlu buat tindakan yang sama lah. Kamu perlu ambil keputusan dan tindakan yang sama. Bila kamu tak kenal, ada orang datang, okay? Kalau orang yang kamu tak kenal datang tanya untuk satu-satu perkara, tak apa. Okay, mungkin ada orang tu dia baru datang pada kawasan kamu, dia nak cari jalan kan, dia tak tahu jalan, tak apa. Kamu jawablah persoalan dia. Tapi untuk yang macam yang cikgu tunjuk pada pembelajaran kita minggu ni, okay, biasanya orang yang bertindak dalam gambar-gambar yang cikgu dah tunjuk, dalam situasi-situasi yang cikgu tunjukkan ni, biasanya ni orang-orang yang ada niat jahat. Takut nanti kalau kamu ikut, kalau kamu terima perlawanan daripada orang yang kamu tak kenali, mungkin dia akan menculik kamu. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan masuk pada bahagian yang kedua pembelajaran kita. Buli. Biasa dengar tak perkataan buli? Mesti biasa kan? Okey. Apa perbuatan buli ni bagus ataupun tidak? Buli ni benda yang baik ke benda yang tak baik? Okey. Jom kita tengok. Buli ni ialah merupakan suatu aktiviti tingkah laku yang agresif. Agresif ni yang kasar lah. Okay? Dengan tujuan menyakiti individu lain sama ada secara fizikal, mental maupun emosi. Tu maksud dia. Buli ni adalah benda, aktiviti, perlakuan yang berlaku berulang kali.
Perlakuan yang agresif, yang kasar, berulang kali berlaku dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara fizikal ke, secara mental ke, ataupun secara emosi. Okey, secara fizikal macam mana? Bila bully ni, bully maksudnya kamu kena pukul lah secara fizikal. Secara mental macam mana? Secara mental. Secara mental kamu diejek oleh orang. Okey, itu secara mental. Kalau emosi pula macam mana? Emosi pula. Macam mana emosi? Bully secara emosi. Mungkin kamu dipulau oleh orang, kan? So emosi ni perasaan lah. Mungkin kamu akan merasa sedih dan sebagainya bila dibuli. Okey. Kita tengok punca buli. Buli ni dia ada punca dia. Kenapa buli ni boleh berlaku? Yang pertama, suka membuli orang, dia ingin berseronok. Dan dengan membuli orang ni, dia akan mencapai suatu kepuasan pada diri dia. Biasa maksudnya orang yang macam ni, dia nak seronok dengan buli orang sebab dia akan rasa puas. Maksudnya orang tu mempunyai sedikit gangguan pada mental dia. Maksudnya orang tu tak betul lah. Kita ni manusia, ada hati dan perasaan. Kalau kita menggunakan akal, otak yang Allah berikan, kita takkan buat satu benda yang menyakiti orang lain. So kalau orang yang macam tu, dia jadi lebih kurang macam orang yang gila lah. Dia tak boleh fikir dengan waras. Sebab tu dia buat tindakan membuli orang tu. Seterusnya punca yang ketiga, ingin menunjukkan kekuasaan dan menguasai orang lain. Masih berkait dengan gangguan mental tadi lah. Maksudnya orang yang tak sihat minda dia, mental dia, dia berasa dia nak tunjuk yang dia kuat, nak tunjuk dia besar. So benda tu benda tak elok lah, benda tak baik. Kita pun kalau kita tengok orang tunjuk hebat kan, suka nak bully orang lain, kita pun tak suka pada orang tu. Tapi orang tu dia rasa sebaliknya. Sebab tu dia ada gangguan mental sikit. Dan yang satu lagi adalah, yang terakhir adalah salah satu aktiviti gangsterisme. Maksudnya ada budak yang bila dia tengok bully ni, dia rasa hebat, nak jadi gangster. Sedangkan benda tu adalah satu benda yang tak elok. Banyak lagi benda lain yang boleh kita buat. Tapi jangan kita pilih benda yang salah untuk membuli orang. Jelas murid? Ingat cikgu pesan ni. Seterusnya, kita tengok pula kesan buli. Buli ni dia bagi kesan kepada individu yang terlibat. Sama ada pembuli. Pembuli maksudnya orang yang melakukan perbuatan membuli, menganiaya orang, ataupun mangsa buli. Mangsa buli ni adalah individu yang dibuli, yang kena aniaya dengan orang lain. So dia ada kesan. Dua-dua pihak diberi kesan, akan mendapat kesan daripada buli ni. Yang pertama, kita tengok kesan kepada pembuli, kesan kepada orang yang suka membuli ni, suka mendera. Kesan dia, lama-lama dia rasa seronok bila dia buli orang, dia suka mendera. Boleh menjadi sampai ke satu tahap yang bahaya, mungkin boleh mencederakan orang. Yang kedua, rasa sombong. Sebab dia rasa dia besar, dia boleh buli orang yang kecil, dia akan rasa besar, dia kata sombong, dia lupa diri. Tu kesan tak elok lah. Kesan ni tak elok, kesan tak elok. Dan yang ketiga, kesan kepada pembuli boleh dikenakan tindakan disiplin. Biasa kalau di sekolah sama ada sekolah rendah, sekolah menengah,
college, universiti pun sama. Kalau ada orang laporkan tindakan kamu membuli orang, kamu yang membuli. Maksudnya pembuli tadi tu boleh dikenakan tindakan disiplin. Okey. Itu dalam organisasi kawasan persekitaran belajar. Sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, kolej ke, ataupun universiti. Kalau di tempat awam, di tempat kerja ke, lagi teruk. Kamu tak akan kena tindakan disiplin, kamu akan ditangkap. Polis akan tangkap. Sebab tu buli ni satu benda yang tak baik. Okey, seterusnya kita tengok kesan buli kepada mangsa buli ni, kepada orang yang kena buli pula. Okey, kesan dia bila dia selalu dibuli, bila kamu selalu kena buli dengan orang, lama-lama kamu tak suka pada orang lain selain daripada kamu dan keluarga kamu sahaja. So kamu akan menyendiri, duduk sorang-sorang. Sebab apa? Sebab kamu dah selalu kena buli, kamu anggap orang yang lain yang berada di sekeliling kamu selain daripada keluarga kamu, semua jahat, suka buli. Macam tu. Okey. Itulah tekanan kepada emosi. Okey, yang kedua, rasa rendah diri. Sebab kamu selalu dibuli, orang selalu membuli. So bila selalu kena buli, lama-lama kamu akan rasa rendah diri, kamu tak ada keyakinan. Keyakinan maksudnya macam mana? Kamu tak berani nak mempertahankan diri kamu. Tu. Okey. Walaupun orang cakap kamu macam-macam, cakap benda yang teruk pada kamu, kamu tak boleh nak bangun, nak mempertahankan diri kamu. Tu kesan kepada mangsa buli. Yang ketiga, sentiasa ketakutan. Ni biasalah. Sebab selalu sangat kena buli, kamu rasa takut. Takut kalau kamu jumpa orang yang suka buli kamu, nanti kamu akan kena lagi buli. Setiap kali kamu pergi ke sekolah, kamu akan rasa takut. Sebab tak mau jumpa kawan ni. Lagi kalau jumpa jenuh, kena buli saja. Tu. Okey. So kamu boleh tengok benda-benda ni dalam buku teks. Boleh rujuk muka surat 88. Okey. Sekarang kita tengok pula cara mengatasi kes buli ni. So tengok buku teks muka surat 89. Okey. Semua yang dinyatakan, ada 4 dalam muka surat tu, dalam macam dalam slide cikgu ni, adalah tindakan yang perlu, tindakan yang betul yang perlu dilakukan. Jika ada yang mengajak kamu untuk buli orang ataupun orang membuli kamu. Okey, so ada 4 di sini. Macam dalam buku teks kamu berkata, jangan ganggu saya. Bercakap, cakap dekat orang yang nak buli tu, jangan ganggu saya. Okey. Lepas tu kalau dia kacau juga, walaupun kamu dah kata jangan, maklumkan kepada guru. Lebih baik kamu maklumkan pada guru disiplin ataupun guru besar. Lagi senang. Okey. Ataupun kamu beredar daripada situasi buli. Contoh, kamu berjalan satu tempat, ada satu kumpulan yang memang suka buli orang, dia melalui jalan tu. So kamu sebelum kumpulan tersebut datang nak membuli kamu, kamu beredar. Maksudnya jalan kod lain, lari ke tempat lain. Jangan serempak dengan geng kumpulan yang suka buli orang tu. Tu cara nak mengatasi buli ni. Yang terakhir, paling mudah bila kamu takut. Contoh di sekolah kamu kena buli. Lepas tu orang yang buli kamu tu sentiasa perhatikan kamu, ugut kamu. Jangan report pada cikgu, pada guru besar, pada siapa di sekolah. Kalau tak, kamu akan kena lagi teruk. Kamu kena ugut. So kamu tak berani di sekolah, kamu tak berani nak maklum bagi tahu dengan guru. So langkah terakhir, bila kamu dah balik ke rumah, kamu maklumkan kepada ibu bapa kamu. Supaya ibu bapa kamu dapat maklum kepada pihak sekolah.
akan pergi ke sekolah, berjumpa dengan guru besar dan sebagainya, bincang apa yang berlaku pada kamu, untuk guru besar tu ambil tindakan yang sewajarnya. Okey, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ni. Sekarang kita tengok tugasan pula. Ingat, katakan tidak kepada buli. So, tengok tugasan yang pertama. Buat latihan uji saya seperti yang ada dalam buku teks muka surat 90. Ni soalan yang pertama. Okey, tengok dalam muka surat 90. Latihan uji saya, soalan yang pertama. Dia ada 2 soalan je. Okey, soalan yang pertama, cikgu nak kamu salin ataupun lukis gambar balik. Gambar yang macam dalam slide cikgu ni lah. Gambar yang macam dalam buku teks kamu yang kamu tengok tu. Okey. Cikgu, saya tak reti nak lukis, saya nak photostat, nak lekat boleh tak? Boleh, jangan risau. So, kamu photostat buku teks kamu tu, kamu potong ikut gambar tu sahaja. Jangan kamu photostat satu muka surat dalam buku teks tu, lepas tu kamu lipat, kamu lekat terus. Tak mau macam tu. Itu kerja orang yang malas. So, untuk latihan ni, guna buku tulis PJK. Okey, bila dah siap, kamu ambil gambar tugasan kamu dan hantarkan sebagai bukti tugasan kamu buat tadi dengan menggunakan link yang cikgu sediakan. Dan cikgu letak link dalam Telegram ataupun WhatsApp grup kelas kamu. Okey. Tengok tugasan yang kedua. Okey, tugasan yang kedua, buat latihan uji saya dalam buku teks muka surat 90. Ini soalan yang kedua berkaitan dengan kad keselamatan. Okey, so kalau kamu tengok dalam buku teks, arahan dia untuk kamu buat kad keselamatan ni menggunakan komputer, capaian internet dan sebagainya. Okey, so kepada sesiapa yang mampu dan boleh, kamu boleh buat. Okey, ikut saja apa yang ada dalam buku teks kamu. Muka surat 90 tu, soalan yang kedua. Kalau tak ada, cikgu saya tak ada. Ada handphone saja. So, tak perlulah kamu nak cari bahan-bahan di internet. So, kamu gunakan bahan apa yang ada di depan kamu, berada di sekeliling kamu. Sediakan bahan-bahan, untuk nak buat kad tu lah. Kertas warna, pen dan sebagainya. Lepas tu buatlah kad keselamatan kamu mengikut kreativiti kamu masing-masing. Nak buat kad kamu tu dalam bentuk bulat, buat dalam bentuk bulat, lepas tu senaraikan langkah keselamatan untuk menjaga keselamatan diri. Okey, bila dah siap, kad kamu tu tampal dalam buku tulis PJK dan ambil gambar. Bila dah ambil gambar, kamu hantarkan gambar tugasan yang siap tadi menggunakan link yang disediakan. Okey, yang cikgu sediakan dalam WhatsApp dan Telegram grup kelas kamu. So, itu saja sesi pembelajaran kita pada minggu ni. Cikgu mohon kerjasama daripada semua. Sebelum cikgu mengakhiri video pembelajaran ni, cikgu mohon kerjasama semua untuk mengikuti sesi pembelajaran dan menghantar semua tugasan yang diberikan. Okey, so ikut sesi pembelajaran maksudnya jangan lupa setiap kali waktu, bukan waktu cikgu saja, waktu cikgu mana-mana sekalipun. Okey, ikut jadual kamulah. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, isi kehadiran. Lepas tu hantar tugasan yang cikgu bagi. Baik, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Sehingga kita berjumpa lagi. Sebelum cikgu terlupa, jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.